nampak 475 lagi sebelum Rasulullah lahir dah ada dah berhubungan kat Sungai Batu dan sebagainya. Kalau zaman sahabat Rasulullah datang, itu memang betul lah. Wih, senang dia kata. Tuan-tuan dan puan, kita ni hidup dalam khayalan, dalam fantasi yang tak habis. Sepanjang saya bacaan saya, sebab kita info tentang alam Melayu ni kita kurang. Kita orang duduk di sini pun kita kurang. Tengoklah tadi pun dah berubah kan info kita. Gunung Jerai itu dulu namanya Pulau Serai. Gunung Jerai itu dia tidak bersambung dengan Banjar Titiwangsa. Yang terpisah dengan Banjar Titiwangsa, Gunung Serai, Gunung Ledang. Gunung Ledang tak bersambung dengan Banjar Titiwangsa. Sebab tu kita dengar cerita Sultan Mahmud kan, nak bina apa, Puteri Gunung Ledang minta bina jambatan, dia tak bersambung dengan Banjar Titiwangsa. Okey. Jadi maksudnya Gunung Jerai itu adalah Pulau Serai. Dia adalah dia adalah air. Tapi ketika Banjir Besar Benuh, tapi sebelum itu dia adalah daratan. Nampak tak? Okey, sebab Perak Man tadi kita nampak. Okey. Sepanjang pembacaan saya, kita Arab lah, pembacaan saya kita Arab, dia mengatakan Adam ini turun di Sarandik, di tempat bernama Sarandik, dan kaki Adam tu, tempat jatuhnya kaki Adam tu namanya Baus, Baus. Jadi setakat ni mereka membuat konsensus, saya berdasarkan pada ulama, ia adalah di Sri Lanka. Dan dulu Sri Lanka itu dia tidak terasing dengan India itu. Bila berlaku perpecahan tu baru terasing. Pulau kan tak ada, dulu dia satu tempat je. Jadi di Sri Lanka itu ada tempatnya nama Sarandik itu. Itu yang saya tahu. Tetapi jika ada perubahan muka bumi dan sebagainya berubah, maka Jerai dulu adalah Sarandik. Wallahu a'lam. Saya punya kenyataan saya ini berdasarkan bacaan dalam beberapa kitab tafsir. Dan Sarandik yang disebut tu adalah di Sri Lanka. Dia kata Sri Lanka. Dulu nama Sarandik. Sri Lanka ni baru je dibuat di Sri Lanka kan dalam tahun 17 je. Dulu Ceylon. Sebelum Ceylon Sarandik. Itu yang saya boleh buat kesimpulan. Maksudnya kalau nak kata Jerai dengan info tadi, saya tidak nampak. Okey, tetapi kita tidak tahu perubahan sebab kita tidak ada di perubahan muka bumi, kita tak pasti itu. Kalau berlaku perubahan muka bumi, kemungkinan betul. Sebab ada 1000 kisah dalam alam Sumatera, alam Melayu ni, yang mana tidak dibongkar lagi. Dan kita jumpa Gunung Padang itu pun ada piramid katanya kan, berusia 10,000 tahun yang silam. Jadi mungkin perubahan sejarah itu boleh berlaku. Dan kita kena ingat, penulis-penulis kitab tafsir ini berbangsa Arab. Dan orang Arab ni dia tak kenal tempat kita. Dia tak kenal dia panggil apa kita? Syarqul Hind. Dia panggil kita Syarqul Timur India. Jadi orang yang tak kaji sejarah ingat India. Sebenarnya bukan India. Sebenarnya India tu ada 2 takrif. Satu dia panggil Insula India, dan satu Peninsula India. Insula India itu adalah kita di luar benua India. Dia panggil insula. Peninsula India di benua India itu sendiri. Jadi siapa menamakan tu? Orientalis, penjajah lah yang bagikan kita. Jadi sekarang ini kita sendiri pun tak tahu siapa diri kita. Sudahlah kita tak tahu diri kita sudah tentu tak tahu kajian tempat duduk kita ni, Gunung Jerai ke apa tu. Jadi pendapat mengatakan Nabi Adam turun di gunung, dia mempunyai reason tertentu. Dan kita mesti menghormati pandangan itu. Adapun buku-buku tafsir klasik ini ditulis orang Arab. Jadi dia pun sendiri tak kenal tempat kita. Saya sebagai seorang akademisian, saya kena ikut apa yang ada dalam buku tu. Kalau saya tulis artikel, saya katakan semua orang tak terimalah artikel saya ataupun tulisan buku saya. Saya mesti benda yang ada dalam dokumentasi. Tapi pandangan itu saya hormati juga. Okey, kata yang berkenaan dengan Gunung Jerai Saidina Osman pernah datang ke alam Melayu. Tak mustahil. Sebab sebelum wujud Rasulullah SAW sudah ada hubungan. Cuba data tu kita, sebab kita jenis tak kaji ekologi.
Berapa kerak sangat kerajaan bagi duit kat kita untuk kaji ekskavasi ni. Prof Mokhtar kaji tu pun Pak Allah yang bagi. Pak Allah kata, Mokhtar kau carilah, kau buat ni apa ni semua. Prof Mokhtar, Pak Allah bagi zaman tu rasa 15 juta. Tu yang dapat buat tu. Lepas tu Prof Mokhtar tak terima lagi. Jadi masalah ekskavasi pun satu masalah besar kepada kita. Kita tidak dapat membongkar yang benda yang betul. Yang semerang pula dia tanya kita, mana situsnya? Mana buktinya? Buktinya. Saya kan? Haiya. Bukti itu bukannya yang terlalu pegang. Bukti dokumentasi itu, untuk bidang saya dokumentasi sudah cukup. Kalau ada bukti ekologi itu satu bonus. Ya. Jadi saya bersetuju. Kalau Sayyidina Osman itu sudah baru. Sudah datang ke sini, ramailah. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW tidak masa Jamadil Kubra itu datang ke sini. Ada link dah sebelum ni. Kan tadi kita nampak 475 lagi sebelum Rasulullah lahir dah ada dah berhubungan kat Sungai Batu dan sebagainya. Kalau zaman sahabat Rasulullah datang, itu memang betul lah. Cuma kita perlu cari lagi, kaji lagi. Kalau kata mana buktinya, aku dapat kat carilah. Macam tu. Itu. Bagi orang yang memberi maklumat itu, kita berterima kasih. Kerana dia telah membuka kepada ruang yang baru untuk kita mencari gali lagi sejarah bumi kita. Sebahagian agamawan kita ni, kalau tengok dekat YouTube kan, Melayu pengikut Imam Mahdi lah, Nabi Adam turun kat Gunung Jerai lah, Saidina Usman pernah melawat Kedah lah. Dulu lagi lah ada seorang penceramah tu pernah kata Bani Tamim yang akan mengikut Imam Mahdi tu adalah orang Melayu. Sebab Tamim, Ta tu tanah, Mim tu Melayu, tanah Melayu. Wih, senang dia kata. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni hidup dalam khayalan, dalam fantasi yang tak habis. Ya, kita tak boleh biasakan diri kita ni mengangkat martabat kaum kita ni lebih tinggi daripada kaum lain. Saya mohon kalau boleh para agamawan didik masyarakat dengan ilmu yang betul. Jangan bawa mereka ini berkhayal. Minta maaf, saya terpaksa kata benda ni. Ada yang pernah kata kaum Melayu ni merupakan salah satu kaum yang hilang daripada Bani Israel. Saya yakinlah kalau kita bawa naratif ni pada Rabbi-Rabbi Yahudi, mau dia tergelaknya. Tak adanya dia nak setuju. Pada pandangan saya, belajarlah agama. Kemudian belajarlah juga ilmu dunia. Belajar ilmu dunia ni bukan berdosa. Belajarlah tentang teknologi, belajarlah tentang isu-isu semasa dan sebagainya, dan didiklah anak-anak kita ni semua supaya menerokai dunia-dunia sains, teknologi dan sebagainya, supaya ia dapat membawa hasil kepada umat Islam. Itu lebih memadai. Seru kepada mereka, oh, bertebaranlah kalian di atas muka bumi ini, pergilah menuntut ilmu di mana saja dan bawalah hasilnya kepada umat Islam, kerana ia akan menguntungkan kita pada masa hadapan. Ini adalah realiti. Saya minta maaf sangat kepada para agamawan. Saya tahu banyak orang yang anggap saya ni liberal, anti agamawan. Tidak. Saya cuma bercakap mengikut kepada realiti semasa. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang Melayu ni tak nak keluar daripada kehidupan dia sedia ada. Sebab dia rasa macam dia dah hebat, dia dah bagus, kita tumpukan sajalah pada agama. Jadi dia tak nak membuat sesuatu untuk diri dia. Dia tak nak belajar, dia tak nak menerokai dunia luar, dia tak nak buat sesuatu yang boleh bagi hasil pada masyarakat. Dan benda ini berlaku, dan ini yang kita tak nak, dan ini mencandukan kepala orang-orang kita ni. Masyarakat kita pada masa hadapan nanti tak akan jadi masyarakat yang berdaya sains. Dia hanya akan jadi masyarakat yang hanya suka berkhayal, suka berfantasi.